Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi pagi ini dalam kuliah duha. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi lah muka surat 153. Betul? Betul nah. Baik. Soalan 171. Bolehkah seorang yang musafir menjadi makmum kepada imam yang bermukim? Dia jadi makmum pada imam yang mukim. Biasanya boleh kan? Jawab dia, ya, harus bagi seseorang yang musafir menjadi makmum kepada imam yang bermukim dengan syarat dia melakukan solat 4 rakaat secara tamam. Jika dia berniat qasar dan mengikut solat imam yang bermukim, tidak sah solatnya. Bagi solat subuh dan maghrib, tiada sebarang masalah kepada seseorang musafir mengikut imam yang bermukim. Dia kalau musafir, dia main nak sembahyang jemaah di Masjid Bukhari, tu imam tu orang tempatan, orang yang bermukim, maka orang musafir tu kena sembahyang tamam, tak boleh qasar. Kalau dia niat qasar, sembahyang dia batal dan tak sah. Sembahyang dia batal dan tak sah. Okey. Kalau kita musafir jadi begitu, kita nak buat lagu mana? Kita nak sembahyang seorang-seorang, kita nak sembahyang berjemaah. Tapi masa kita masuk dalam masjid tu, orang sedang sembahyang berjemaah. Kita ada dua pilihan. Kita boleh sembahyang seorang-seorang tapi qasar, dan kita sembahyang jemaah tapi tamam. Kita nak sembahyang mana? Kita sembahyang apa? Qasar. Pasal kita nak ringkai. Dia tak salah. Kita sembahyang jemaah. Pasal kita nak ambil fadilat jemaah. Pun sah juga. Tapi di antara dua itu yang terbaik sembahyang berjemaah. Kerana apa? Kerana dapat pahala yang banyak berbanding dengan sembahyang seorang-seorang. Okey. Kalau kita main 3 orang, kita main 3 orang, 4 orang, turun sebiji kereta, kita adalah musafir. Kita tengok jemaah Masjid Bukhari, masjid mana-mana, mereka sedang berjemaah. Kita nak jemaah geng kita ke, nak jemaah dengan mereka? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tapi yang terbaik yang mana? Kita jemaah dengan yang ramai. Walaupun kita tidak dapat mengqasarkan solat. Pasal apa? Kerana bilangan jemaah yang ramai lebih afdal daripada bilangan jemaah yang sedikit. Itu cerita dah. Kalau kita tak mau sembahyang terus, itu gila. Tak tawan. Okey, 172. Seorang yang musafir masuk ke dalam masjid untuk solat. Dia mendapati ada seorang yang baru memulakan solat, bertakbiratul ihram. Dia masuk untuk Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dia terus bertakbiratul ihram dan berimamkan orang tersebut dengan berniat qasar. Atas sangkaan orang tersebut adalah musafir sepertinya juga. Ketika sedang berjemaah, ternyata orang tersebut bermukim. Apabila dia bangun untuk rakaat yang ketiga dan seterusnya keempat, adakah makmum tersebut perlu menyempurnakan solat bersama imam tersebut atau memberi salam apabila selesai tahiyat akhir pada rakaat kedua? Baik. Baca jawapan itu kita terang. Dalam keadaan ini, makmum musafir itu wajib menyempurnakan solatnya bersama imam yang bermukim itu.
Ini bermakna niatnya untuk mengqasarkan solat terbatal dan dia wajib menyempurnakan solat 4 rakaat. Jika dia meneruskan niatnya untuk mengqasarkan solat, maka solatnya batal dan tidak sah. Dia macam ni. Soalan ni. Dia masuk dalam masjid tu bukan orang sembahyang ramai-ramai. Itu tahu dah. Orang sembahyang tamam. Dia masuk dalam masjid tu ada seorang yang duduk tengah sembahyang. Kawan tu baru takbiratul ihram. Bermakna bukan dia masuk waktu perdana sembahyang. Katalah Zuhur dia singgah sembahyang pukul 3. Pukul 3 jemaah habis dah. Dia masuk dalam masjid. Dia nak sembahyang. Asalnya dia nak sembahyang seorang-seorang. Dia seorang. Yang tengok ada kawan tu, Allahu Akbar. Maka dia ikut kawan tu di atas keyakinan dia bahawa orang itu musafir sepertinya juga. Kita boleh baca dia qarinah yang menunjuk kata kawan tu kemungkinan musafir. Contoh cara dia kita tengok pada pakaian, boleh tengok juga. Kawan tu pakai smart, takkan orang sini pakai lagu ni. Betul tak? Mesti orang berjalan. Contoh orang lelaki-lelaki lah. Orang perempuan nak tengok macam mana kain telekung serupa. Tak tahu kot dia pakai kain telekung emas tu. Tengok pakaian. Mas kita masuk ni orang lelaki-lelaki. Kita masuk masjid tengok. Cara dia pakai ta'in, lepas tu buh dengan blazer. Takkan orang sini kot. Kita hukum dia orang musafir. Ataupun di tepi dia qarinah yang kita boleh faham kata dia musafir tu. Di tepi dia ada bed. Bed ni takkan orang biasa nak buat bed. Betul tak? Lebih kurang betul lah. Ataupun lagi kita tengok di luar masjid tu kita masuk ada kereta sebiji. Kereta kawan tu kot, kereta orang lain tak. Tengok kereta ni cara ni nombor W. Dia tak tahu lah W pergi Merata. Dia tahu ni wilayah ni. V ni wilayah ni. Lebih kurang tu lah qarinah. Menunjuk kata kawan tu musafir. Biarpun usalli fardhu zuhri rakaat ni khusran. Sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat qasar. Ma'muman lillahi ta'ala, ikut imam Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ikutlah. Kawan tu baru lepas takbiratul ihram. Dia sembahyang. Tiba-tiba masa dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, kawan tu duduk macam tahiyat awal. Tapi duduk macam tahiyat awal biasalah. Macam duduk tawarruk tu hukumnya sunat saja. Kalau duduk macam iftirash tu boleh ada kemungkinan tahiyat awal, ada kemungkinan tahiyat akhir. Dia ikut lagi. Tak tahu kawan tu Allahu Akbar, mangkit sama rakaat ketiga. Ni dilema kau ni. Soalan dia nak bagi salam ke dia nak mangkit rakaat ketiga juga? Maka jawabnya dia wajib mangkit rakaat ketiga, menyempurnakan solatnya secara tamam. Kalau dia bagi salam, sembahyang dia batal dan tak sah, dia kena sembahyang lain. Itu syarat nak ikut tu imam yang apa orang panggil? Status dia sama ada diketahui bermukim atau tidak diketahui, betul lah. Jadi dia kena mangkit menyempurnakan solat bersama tu imam. Jadi 4 rakaat. Okey, dia mai tang masalah niat pula. Tadi dia niat qasar, batal tak niat tu? Niat qasar tu batal automatik, diganti dengan tamam automatik, tak perlu niat semula. Tak perlu niat semula, tak perlu kata mangkit orang kata Allahu Akbar, cuk, tak jadi qasar. Dia buat cuk. Tak tahu dah cuk. Tahu dah cuk mana? Apa dia? Tu bahasa orang Kedah lah cuk. Tak haji. Tak jadi qasar. Tamam kerana Allah Ta'ala. Tak perlu niat apa-apa, mangkit saja. Mangkit saja, maka hak qasar tu terbatal dengan sendiri, digantikan dengan tamam. Itu cara dah. Okey, soalan ni duk jadi tak dalam kehidupan kita? Duk jadi tak? Jadi. Tapi itulah cara penyelesaian dia.
Kalau dia bagi salam, mayang dia batal. Okey, 173. Seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang musafir juga. Tetapi dia tidak memberitahu makmum itu sama ada dia hendak mendirikan solat secara qasar atau tamam. Adakah makmum itu perlu berniat qasar atau tamam? Dua-dua musafir. Salah seorang jadi imam, seorang lagi jadi makmum. Ataupun hak makmum itu lebih daripada seorang. Tak apa. Masalahnya, imam yang musafir tu dia tak abang pada makmum. Dia nak sembahyang qasar atau nak sembahyang tamam. Dia terus takbir. Tu macam mana? Makmum tu nak niat qasar kan nak niat tamam? Jadi dia tak ada nak abang. Ataupun dia tak mau abang. Makmum tu nak ikut imam tu nak niat qasar kan niat tamam, maka jawapannya ada 4. Ada 4, dia boleh pilih salah satu yang mana berkenan di hati. Yang pertama, dia berniat qasar semasa bertakbiratul ihram. Imam dia tak tahu qasar ke tamam. Tapi dia niat qasar tu pasal imam tu musafir. Kalau imam tu mungkin dia tak boleh niat. Imam tu musafir macam dia juga. Mungkin main satu kereta, turun sebiji baik. Okey. Dia niat qasar. Sekiranya ternyata imam mengqasarkan solat dan memberi salam selepas membaca tahiyat akhir pada rakaat kedua, dia juga turut memberi salam bersama imam. Okey. Habis tahiyat rakaat kedua duduk tahiyat akhir, imam bagi salam. Lepas tu imam kata dia, tadi saya tak abang pun kita nak buat qasar. Hang tahu no? Imam tak ada. Hang tahu no? Makmum kata Allah. Sekilas ikan di ayak. Sambung lah. Sekilas ikan di ayak. Apa dah? Apa? Sudah tahu? Oh tak betul. Bukan kutuk. Sekilas ikan di ayak. Sudah tahu hang nak qasar. Dia buat itu lah. Jadi dia ilmu teka lah. Maksudnya teka ni makmum ni. Aku agak tu imam ni mesti qasar. Pasal dia tak abang. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Qasar makmum Allah Taala. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar ikut imam Allah Taala. Allahu akbar. Dia agak teka. Tu imam bagi salam. Tu imam kata, hang tahu kata aku qasar? Tahu lah. Naik sejik kereta. Aku tak abang pun. Tak abang aku tahu dah. Jadi teka dia, kena. Sembahyang dah sah lah. Okay, jawapan nombor 2. Dia berniat qasar semasa bertakbiratul ihram. Ini tak mantap mana ni? Sekiranya ternyata imam melakukan solat secara tamam, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam bersama imam. Jika dia meneruskan solat secara qasar, batal solatnya. Ini teka tak kena. Ini teka tak kena. Allahu akbar. Imam takbir. Tak abang dah. Dia salli fardhu rakaat ini qasran. Allahu akbar. Imam bangkit rakaat 3, dia kena bangkit juga. Dia kena bangkit juga. Habis bagi salam, imam tanya, tadi hang niat qasar ke tamam? Dia jawab apa? Kalau dia kata dia niat tamam, bermakna dia berdosa. Lepas sembahyang dia muhung. Muhung tak boleh. Tak. Mana dia berdosa. Hang muhung. Imam tanya, hang niat qasar ke tamam? Qasar. Tu pasal apa hang buat tamam? Dah ikut hang. Ikut hang. Lepas tu dia tanya tu imam, tadi hang nak sembahyang buat, hang tak nak buat qasar. Hang tak tanya. Hang tak tanya. Betul tak? Dia kata aku tak dan tanya. Aku tak dan tanya. Tak dan tanya hang takbir. Lepas tu dia tanya balik, awak hang tak abang? Dia tanya awak hang tak abang siap kita nak buat tamam. Tik madah saja aku nak siksa hang. Nak pergi lama lagi. Dia tak ada masalah, boleh. Okey ya. Ini jadi tak dalam kehidupan kita? Jadi tak? Jadi. Memang jadi.
Kalau dia tak mangkit buat tamam, sembahyang dia batal. Okey. Ya. Mubarakah tak boleh. Bak qasar tak boleh mubarakah. Mangkit ya. Dia mubarakah ni, cerita mubarakah ni bukan dalam bab qasar. Mubarakah ni dalam bab-bab yang lain. Contohnya kita tengok tu imam, dia tak heran. Tu imam tu garah, kita yakin sembahyang dia batal, kita ikut juga, maka sembahyang kita batal. Jadi kita mubarakah. Hak ni tak boleh mubarakah. Dia ada kaedah dah. Kita naik. Cuma lepas tu kita marah dah. Hak tu boleh. Okey. 3. Dia berniat mengerjakan solat secara tamam semasa bertakbiratul ihram. Ini 3 tu imam ni. Sekiranya ternyata imam mengqasarkan solatnya, dia naklah bangun menyudahkan baki rakaat berikutnya apabila imam beri salam. Jika dia turut beri salam bersama imam, batal solatnya. Hak ni dia teka tu imam rajin. Tu imam ni sama-sama betul. Dia ni selalu jarang nak qasar ni. Dia tekalah hati. Dia pun niat tamam. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin. Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tentu duk pada tahiyat. Dia duk tahiyat awal ya. Tu imam tahiyat akhir. Tentu tu imam bagi salam. Dia tak boleh bagi salam. Dia bagi salam sembahyang dia batal. Dia kena mangkit. Tambah lagi 2 rakaat. Habis sembahyang, tu imam duk tunggu dia, tu imam kata, awak tak buat qasar. Awak tak buat qasar. Dia nak kata apa? Aku saja je nak suka buat tamam. Hamhung. Tapi memang dia buat tamam pun, dia niat tamam. Sebab dia tak tahu. Kata tu imam tu qasar ataupun tamam, jadi dia niat tamam. Bila tu imam bagi salam, dia wajib naik. Kalau dia gagah juga bagi salam, sembahyang dia batal. Ini teka tak kena kan ni? Teka tak kena. Nombor 4. Dia berniat mengerjakan solat secara tamam semasa bertakbiratul ihram. Sekiranya ternyata imam menyempurnakan solat secara tamam, dia turut menyempurnakan solat bersama imam hingga memberi salam. Ini teka kena. Ni imam musafir ni. Dia teka tu imam buat tamam, dia pun takbiratul ihram tamam juga. Lepas tu tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Jadi dalam 4 teka ni, dalam keadaan tak tahu tu imam niat lagu benar tu qasar tamam, 2 kena, 2 tak kena. 2 kena, 2 tak kena. Okey. Hak tak kena buat bi kena. Hak mana yang teka tak kena tu? Nombor 2. Nombor 2 dia niat qasar, tu imam buat tamam. Teka tak kena lah. Teka tak kena. Nombor 3. Baik. Jalan nak menyelesaikan masalah ni. Jalan nak menyelesaikan masalah ni, kena mulut tu kena cakap. Nak menyelesaikan supaya tak teka-teka. Tapi yang ni teka lah pasal tak dan. Cik imam takbir terus. Kalau nak semayang dalam keadaan semua ready nak semayang Jumaat, geng musafir, untuk menyelamatkan daripada teka-teka ni, eloklah cik imam bagi tahu dia nak semayang apa, yang duk dera orang. Betul tak? Eloklah cik imam bagi tahu. Jemaah tu, ni saya nak qasar ni. Kalau dia nak jamak sekali. Saya nak qasar jamak. Eloklah cik imam bagi tahu. Itu cara yang terbaik. Dia taklah menyiksa jemaah. Satu. Kalau cik imam tak bagi tahu, makmum tanya. Makmum tanya. Cik imam bagi tahu dia kali, ni saya nak sembahyang qasar ni. Tak sembahyang qasar lah. Baik. Tak apa. Kalau dia tak beritahu, makmum tanya. Makmum tanya, tapi tanya sebelum takbiratul ihram. Jangan tanya lepas takbiratul ihram. Dia sebelum dia takbiratul ihram, cik imam qasar ke tamam? Dia akan jawab qasar.
Dia akan jawab, ni sebelum takbiratul ihram, dia akan jawab qasar. Baik, mayang. Tapi kalau dia jawab ni, Cik Imam qasar ke tamam? Tunggu tengok. Cik Imam ni kurang ajar. Cik Imam ni kurang ajar, ni sahaja jemaah. Betul tak? Tunggu tengok. Tanya sebelum takbiratul ihram. Jangan dia Allahu Akbar, seorang makmum lari duduk depan. Dia dah Allahu Akbar, makmum khusut tunjuk doa lah. Cik Imam pun Jahanam mayang. Jangan nak buat 3 suku lah mayang. Mana boleh sembang. Dah pula sembang mayang. Habis 174. Seorang musafir melihat seorang musafir yang lain bertakbiratul ihram untuk solat. Ini sama-sama musafir ni. Sehingga mayang Masjid Bukhari. Lalu dia pun mengikut solat orang yang musafir itu dengan berniat qasar. Okey. Ketika sedang solat, tiba-tiba imam yang diikutnya meninggalkan solat kerana terbatal. Dia kentutlah di tengah mayang. Okey. Dalam keadaan seperti ini, adakah makmum itu perlu meneruskan solat cara qasar atau cara tamam? Depa dua orang. Dan satu rakaat dia terkentut. Dia tinggal sembahyang, pimit sembahyang. Dia tinggal sembahyang. Jadi makmum hadut seorang dia belakang, 2 tak apa, 3 tak apa. Depa jadi ke mana? Nak kena sembahyang qasar ke nak kena sembahyang tamam? Cik Imam tak ada depan. Kalau dia apa nama? Makmum tu seorang, tak apa, ada seorang. Dia nak jadi qasar kan nak jadi tamam. Dia qasar kan tamam. Jawab dia, jika dia mengetahui imam tersebut berniat qasar. Dia tahu imam tu niat qasar. Cik Imam tu abang dah. Kemudian imam itu meninggalkan solat, maka makmum itu hendaklah menyempurnakan solatnya secara qasar. Padahal dia tahu. Jadi kalau Cik Imam tinggal pada rakaat pertama, selesai dah. Mungkin rakaat kedua. Jadi dia rakaat kedua tu dia selesai seorang-seorang dia lah. Dia selesai seorang-seorang dia. Satu. Yang kedua, jika dia tidak mengetahui imam tersebut berniat qasar atau tamam, dia tak tahu imam tersebut niat qasar atau tamam, kemudian imam itu meninggalkan solatnya, maka makmum itu hendaklah menyempurnakan solatnya secara tamam. Dia tak tahu, Cik Imam tak apa. Rakaat pertama dia batal sembahyang, dia pergi sembahyang lain. Makmum ni dia tak tahu. Walaupun dia niat qasar, dia wajib menyempurnakan cara tamam. Tu jawapan dia. Ni ada lagi ni. Ada lagi. Tulis tak ada ni. Tak cerita. Tu imam tadi. Ni nombor 3. Tu imam tadi. Dia pergi ambil sembahyang cepat-cepat. Cepat. Dia main sembahyang, dia ikut makmum tu pula. Jadi lepas itu Cik Imam seorang sekali. Dia main sembahyang cepat-cepat. Dia pergi sembahyang cepat-cepat. Dia main, makmum tu tak ada lagi. Dia sembahyang ikut Cik Imam, makmum tu. Dia jadikan makmum Cik Imam pula. Maka Cik Imam tadi, dia nak niat qasar ke, dia nak niat jamak. Cik Imam dia kembali jadi makmum lah. Dia nak qasar kan niat jamak. Mampu. Jawabnya 2 juga. Kalau tadi dia ada habang kepada makmum, kata dia nak sembahyang qasar, makmum lepas tu dia ambil sembahyang cepat-cepat, makmum tu katalah duduk tahiyat akhir. Oleh kerana makmum tu dah niat qasar, dia dah habang lah, dia pen niat pun dia mai ikut makmum tu sebagai, jadikan makmum tu sebagai tu imam, dia pun boleh niat qasar. Makmum tu bagi salam, dia pergi ke dia bangkit menyempurnakan 2 rakaat sahaja. Tapi dia tadi dia dera makmum tu dia tak abang. Makmum tu sembahyang tu dia pun kena dera balik.
Dia pun kena buat 4 rakaat. Tu cerita dah. Okey lah. Khil ku ni biasa jadi ni. Ada lah pasal batal sembahyang biasa lah. Dia tinggal, dia buat dah. Kita nak qasar nak tamam bergantung pada kita tahu tak ti imam tu dia qasar ataupun tak tamam. Kalau kita tahu dia qasar, kita buat qasar. Kalau tak tahu, kita buat tamam walaupun kita berniat qasar. Okey. Habis. 175. Bolehkah seorang yang musafir melakukan solat sunat? Okey. Jawabnya ya, boleh. Bahkan disunatkan kepadanya melakukan solat sunat sepanjang tempoh dia bermusafir. Sama ada solat sunat rawatib. Solat rawatib tu duk mengiringi sembahyang lah, qabliyah ba'diyah tu. Ataupun kan rawatib, sembahyang duha, tahiyatul masjid, sembahyang sunat taubat, tahajud tengah malam tu semua musafir lah, kita musafir. Dia sembahyang tarawih. Dan sama ada semasa musafir itu dia mengqasar dan menjamakkan solat ataupun tidak. Mana boleh. Orang musafir janganlah sah musafir sembahyang fardu qasar itu sunat tak mau. Hak boleh buat lah. Sembahyang banyak pun boleh. Dalam musafir. Tidak? Okey. Ni ada satu contoh. Sembahyang tarawih. Ini special sikit untuk orang musafir ni, special. Selalu dengar guru mengajar kan. Kita boleh sembahyang tarawih dalam waktu maghrib bagi orang musafir. Dengan syarat dia sembahyang Isya secara jamak takdim. Boleh. Dalam keadaan biasa, orang yang bermukim, dia kena sembahyang tarawih dalam waktu Isya selepas sembahyang Isya. Kalau orang mukim ni. Orang musafir, dia boleh sembahyang tarawih dalam waktu maghrib lepas sembahyang Isya yang dilakukan secara jamak takdim. Itu special. Contoh katalah kita musafir bulan puasa. Musafir bulan puasa nu nak pi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, duduk rumah anak. Habis tu buka puasa di tak mana? Buka puasa di hentian Tapah. Kata habislah. Tapah. Kau buka puasa, lepas tu nak mayang maghrib lepas tu jamak terus Jamak terus. Ni kita anak beranak ni. Jamak terus. Lepas mayang maghrib buat jamak takdim. Lepas mayang Isya anak kata, ayah, kita mayang tarawih terus lah. Mayang tarawih terus. Buat 8 rakaat lah. Saya musafir kan. Saya musafir ni kita kena buat 8 rakaat kan. Pasal bermukim kita buat 8 kan. Lebih kurang. Okey, buat 8 rakaat. 20 tak apa, yang penting mayang tarawih. Habis mayang Isya, dalam tu maghrib mayang tarawih. Jadi sembahyang tarawih depa sah. Itu sembahyang sunat lah dalam masa musafir. Walaupun dibuat dalam waktu maghrib sebab depa ada sembahyang Isya. Duk tengah sembahyang tu kita pekerja di RNR tu sembahyang siap-siap ikut depa. Hak pekerja apa sembahyang tarawih ke. Lepas tu kata oleh geng Lok Malai, hampa sembahyang tarawih ikut kami Aisyah mana masuk lagi? Aisyah mana masuk lagi, mana boleh sembahyang ni? Dia tak sembahyang tak apa. Kami musafir, aku pun kira musafir mana boleh kan? Itu syarat. Jadi boleh orang yang musafir boleh sembahyang sunat. Tak ada masalah. Okey, 176. Apakah maksud solat jamak? Ni kita main qasar, habis kita masuk jamak. Apakah maksud solat jamak? Jamak solat ialah menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu secara takdim ataupun takhir. Itu jamak solat. Kita menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu secara takdim ataupun takhir.
Contohnya mendirikan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Zuhur dan asar itu sembahyang dalam waktu zuhur. Ataupun solat asar dan zuhur pada waktu asar. Okey. Dan mendirikan solat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Ataupun solat isya dan maghrib pada waktu isya. Solat jamak bagi orang yang sedang musafir dan syarat-syaratnya adalah sama seperti solat syarat qasar solat. Okey, baik. Dia tengok dulu, kalau kita sembahyang zuhur dan asar pada waktu zuhur, tu nama dia jamak takdim. Sembahyang isya dalam waktu maghrib, nama dia takdim. Sembahyang zuhur dalam waktu asar, namanya takhir. Sembahyang maghrib dalam waktu isya, namanya takhir. Boleh. Itu maksud menghimpunkan sembahyang. 177. Apakah sebab-sebab yang mengharuskan jamak solat? Okey. Dia ada banyak sebab lah. Sebab yang pertama, masih dalam perjalanan. Mana dia dalam perjalanan, dia musafir. Okey. Musafir ni, dia ada dua orang maksud dia. Yang pertama belum sampai destinasi, tapi perjalanan. Tu musafir. Kita nak pergi Kuala Lumpur, sampai Tapah tu kita sembahyang. Kita sampai destinasi dah. Sampai. Tak bermakna kita musafir. Kita musafir. Yang kedua, musafir ya. Kita dah sampai destinasi. Tetapi kita duduk itu tidak tarah bermukim. Mana kita tak duduk itu selama tempoh 4 hari dan lebih. Bermakna kita masih hukum musafir. Walaupun kita dah sampai destinasi. Macam kita ambil convocation anak macam saya pergi minggu lepas. Musafir walaupun duduk 2 hari. Sebab kita tak duduk tempoh 4 hari dan lebih. Jadi 2 lah keadaan musafir tu. Tak sampai lagi ataupun sampai dah. Tapi sampai dah. Duduk tak sampai tempoh bermukim. Itu musafir nama dah. Jadi orang yang musafir ni, dia boleh menjamakkan solat. Boleh menjamakkan solat. Diharuskan bagi orang yang musafir dalam perjalanan jauh menjamakkan solat, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Okey. Takdim kita tarik waktu yang kedua masuk, yang waktu yang pertama. Takhir tarik waktu pertama masuk ni. Okey. Pasal apa dia ada dua-dua? Dia ada takdim, tapi ada yang takdim saja pada lagi. Pada dalam musafir ni dia ada dua-dua. Dia ada takdim, dia ada takhir. Siapa? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Itu namanya kemudahan kepada orang yang musafir. Kemudahan. Kemudahan tu maksud dia macam mana? Ada setengah orang musafir, dia payah nak buat takdim. Tak? Bas tak mau berhenti. Driver Inu. Dia payah nak buat takdim. Jadi dia mana? Dia kena buat takhir. Itu kemudahan pada dia. Ada setengah tu pula, dia payah nak buat takhir, maka dia kena buat takdim. Dia naik ban, dia kata, okey, sekali kita tak berhenti dah. Kita dijangka sampai Kuala Lumpur pukul 7.30. Ni berhenti tu waktu zuhur. Sekali kita tak berhenti dah, maka dia kena buat takdim, tak boleh buat takhir. Kadang-kadang kena buat takhir. Begitulah, tengok pada keadaan. Okay. Yang mana mudah pada orang yang musafir itu. Itu kan saya cerita kalau minggu lepas kan saya buat lah. Orang yang ulang alik boleh qasar solat. Abang saya abang tu. Dia ulang abang alik. Siapa tak apa dengar tu, telinga sumbat. Ulang balik abang. Orang yang duk kerja jauh ni, saya abang lah minggu lepas, boleh jamak dan qasar solat hari-hari. Dia berulang hari-hari pun tak apa. Dia pergi duduk sana 2 hari, baru balik pun tak apa sebab dia tak sampai tempoh 4 hari. Tak? Ada setengah orang tu dia kerja, kita tahu ni. Dia duit Ipoh, dia
Ulang 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari bukan sampai tempoh bermukim lagi. Kalau ulang hari-hari, tak apa. Kulim, balin, semua tu cukup. Kepala batas tu. Kepala batas Pulau Pinang lah. Bukan kepala batas ni. Dia pergi berterus. Cukup. Dia boleh menqasad dan menjamakkan solat. Cuma tak afdal saja. Pasal yang orang panggil mudi mustabat. Tapi sah mayang lah. Orang tu mungkin tengoklah ada hari dia buat qasad jemaah, ada hari pulang dia. Boleh buat. Tak ada masalah. Bila dia balik mai, kalau dia naik train, dia pada berterus turun lalu start. Rumah dia lalu ibu. Dia tak mutu dulu di stesen kereta api lalu start. Turun. Apa nama? Lagi 10 minit nak maghrib. Lagi 10 minit nak maghrib. Dia kalau balik sembahyang maghrib dia ibu pun dan tak ada masalah Tapi dia nak ambil kemudahan tu. Dia start mutu, dia tak sembahyang di stesen kereta api tu. Dia singgah masjid Tambak Bunga. Sampai orang mau maghrib. Dia jamak siap. Sampai dia lalu ibu makan nasi apa semua. Bini terkata abang sembahyang maghrib siap. Dia Tambak Bunga. Masuk Aisyah ni abang Aisyah masuklah. Siap. Siap. Pasal apa? Pasal dia orang musafir. Jangan sampai dalam Korea sudah boleh buat. Tu cerita dah. Special lah jadi orang musafir. Special. Okey, itu sebab yang pertama boleh jamak sembahyang. Yang kedua, hujan. Okey, hujan ni untuk orang bermukim. Orang musafir tak ada. Sebab orang musafir kalau dia jamak dalam hujan pun dia tak masuk dalam sebab nombor 2 ni. Dia pimai boleh jamak dah pasal hang musafir. Ni hujan ni sebab jamak untuk orang yang bermukim. Dengar elok saya nak terang. Solat jamak kerana hujan hanya diharuskan, mana dibolehkan bagi mereka yang nak solat berjemaah di masjid. Surau tak masuk lah. Surau tak masuk masjid lah. Yang jauh dari rumah, syarat pula jauh. 2 kilometer tu kira jauh lah. Tapi kalau ni rumah dia tu masjid, tak boleh. Yang jauh dari rumah. Jamak yang diharuskan ialah jamak takdim saja. Maksud dia macam ni, dengar saya nak urai. Dia main sembahyang di masjid. Kata ni Masjid Bukhari ni sampai sepadan mana? Kira jauh lah, jauh. 2 kilometer tu kan jauh lah. Dia main. Bila dia mayang maghrib, sekali dia kalau dia keluar nak main balik, hujan tengah lebat. Nak main pula payah. Jadi dia jamak siap-siap. Dia jamak siap dengan syarat dia jangan main balik. Kalau dia main balik, jamak tu kira cuk lah. Jangan main balik. Jadi dia jamak siap-siap. Syarat jamak takdim saja, tak boleh. Syarat-syarat ni ada soalan berikutnya. Dia jamak siap. Dia balik rumah, makan nasi. Lepas tu Aisyah, bini dia dengar dan nun di sana berkumandang Aisyah di corong masjid tu. Abang tak pergi mayang Aisyah. Mayang dah. Bila ni mau masuk? Jamak. Abang kamu musafir? Hujan. Bini tahu kalau tu saya nak jamak juga. Hang tak boleh, hang tak pergi masjid. Tu syarat dah. Orang yang nak melakukan solat berjemaah di masjid. Tapi dengan syarat, lepas mayang dia kena keluar. Kalau tak keluar tak jadi. Lepas mayang dengan ustaz mengajar. Hang tak boleh. Hang kena semayang cara berasingan. Sebab apa dia nak jamak? Satgi hang nak mai balik, hang basah. Hang lokueh. Hang susah, hang kenyah, maka dia ada kemudahan. Tapi hak ni biasanya dalam masjid lah ni orang tak buat dah. Pasal masjid lah ni boleh kata tiap-tiap malam ada kuliah. Dia duduk terus lah. Tambah pencin. Takkan lepas-lepas ni orang Mbak Haji nak balik lah. Nak balik tengok berita tak? Berita apa Itulah lebih kurang. Tapi boleh sekali ke depan dah selesai. Syarat-syarat hujan je lah. Okay. Nombor 3. Ni sebab boleh jamak sembahyang. Nombor 3.
berada di Arafah dan Muzdalifah. Berada di Arafah dan Muzdalifah. Ni kena ingat tu. Orang yang pergi buat haji, dia kena wukuf. Di Arafah. Tak wukuf Arafah, tak sah haji dia kan. Okay. Dia kena berada di Muzdalifah. Tambah satu lagi, tinggal Mina sekali lah. Proses dia tu, bertolak daripada Arafah, pergi bermabit di Muzdalifah, lepas tu pergi duduk di Mina. 3 rangkaian tu. Di Mina. Bila dia berada di 3 tempat ni, bila sebut Muzdalifah tu kemat dengan Mina. Tak sebut pun faham Mina. Mina. Bila dia berada di 3 tempat ini, sunat bagi dia menjamakkan solat. Ketika dia mengerjakan haji saja. Ingat tu. Saya gitu buat kayu run pula. Kita pergi buat umrah pun lepas buat bin lawat juga. Tentu ni kita ada di Arafah kepala otak. Ketika kita sedang mengerjakan haji sahaja. Lah dia buat umrah dia bawa pergi sampai Arafah, tengok tak ramai orang tu. Kita jemaah tu pergi. Mampu musim haji sahaja. Okay. Kita jamak semayang ketika berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, bukan pasal kita musafir. Kita masih lagi dalam hukum bermukim. Para bermukim. Sebab dari Mekah pergi ke Arafah, ada tak 81 km? Ada tak? Tak ada 5-6 km tu tak sampai. Cuma perjalanan lambat sikit pasal dia jam. Itu lah. Kalau deras macam jalan ni, sampai. Betul tak? Okay. Bukan pasal kita musafir. Kita masih hukum orang yang bermukim. Tapi pasal apa kita dibenarkan bahkan afdal. Afdal sunat tu kita jamak solat semasa berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina kerana kesukaran. Alasannya kesukaran. Nak buat banyak kali kan orang ramai. Betul tak? Okay. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat. Pasal apa kita boleh jamak sembahyang? Sebab yang keempat, kerana sakit. Sakit apa? Sakit hati. Boleh ke dia? Tak boleh. Orang sakit harus menjamakkan solat. Sama ada takdim atau takhir, mengikut mana-mana yang mudah bagi dia. Orang sakit ni. Mengikut keadaan sakitnya. Jika jamak takdim lebih mudah baginya, maka harus baginya jamak takdim. Dan jika sebaliknya, maka harus baginya jamak takhir. Ini saya nak sebut, bukan semua sakit lah. Sakit-sakit tertentu saja. Kita tengok jenis sakit yang boleh jamak sembahyang ni. Nombor 1, orang yang buat dialisis. Itu boleh jamak sembahyang. Duk cuci darah tu. Kalau semasa cuci darah tu menyebabkan salah satu waktu solat termakan dengan darah tu. Mana darah tu makan waktu solat? Tak lah, mesin tu makan. Maka dia harus menjamakkan solat. Saya nak ambil time cuci darah ni. Kita rekod time bagi boleh jamak lah. Contoh. Dia kan ada shift tabian. Ada orang sisi pagi, ada sisi petang, betul tak? Ada masuk tengah hari. Okey. 3 shift sehari. Kita tak. Kalau dia mula cuci darah pukul 8. Pukul 8 awal, pukul 9. Pukul 8 mesin tak hangat ni. Pukul 9 kita cuci darah. Mesin tu dia duduk atas kursi tu, dia pabuh lah, cucuk ya memang. Pukul 9 start cuci. Berdasarkan orang duduk cuci darah tu, dia lepas duduk atas kursi tu 4 jam. Betul tak 4 jam? Sekali dengan penin buah yak milo 4 jam lah kan. Okey. Pasal apa orang lepas ambil darah, cuci darah lepas pergi minum yak milo? Siapa pandai jawab? Lepas derma darah, lepas pergi minum yak milo, lepas tak pergi yang ketum. Lepas pergi yak milo. Siapa? Orang jantan sampai boleh jawab. Pasal apa kita? Saya biasa derma darah.
Bisa derma darah, lepas derma darah, misi bagi ayat melo. Ayat melo cawan. Saya mesti tekan ambil darah banyak, tekan melo kot. Dia tak ni yang boleh bagi pun. Pasal apa dia bagi melo? Kita ni soalan nak uji otak orang tua. Betul apa? Betul apa? Untuk tenaga. Kalau ketum tak ada tenaga. Pasal iklan tu. Dulu saya ingat dulu masa saya umur budak-budak ada iklan dalam TV dia, minum Melo anda jadi sihat dan kuat. Dia kata. Saya iklan tu lah, tu yang bagi Melo tu. Dia kata kalau ketum dan minum ketum anda lemah, cari rumah tak jumpa. Tak ada. Okey ya. Itu soalan lama-lama. Baik. Hemodialisis. Kalau dia duduk atas kerusi tu, mula cuci darah pukul 9 pagi, 4 jam. Dia tak kena jamak. Dia tak kena jamak. Siapa? 9, 10, 11, 12, 1. 10, 11, 12, 1. Satu penin-penin, lohok ada lagi. Tak kena jamak. Tak ada masalah. Kalau dia duduk atas kerusi tu, pukul 2 petang. 2 petang. Lohok main sejak. Okey, 2. 3, 4, 5, 6. Tak kena jamak. Tak kena jamak. Betul apa? Lepas pukul 6. Asal ada lagi. Tak kena jamak. Tak kena jamak. Okey. Tapi kalau dia duduk atas kursi pukul 4 petang, kita start 4 petang. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okey? Bermakna asal dia tak merah. Asal merah. Jadi sebelum dia duduk atas kursi itu, dia buat jamak takdim. Mayang lohok sesat, jamak takdim. Sepanjang duduk atas kursi itu, asal dia dah semayang. Tu saya bukan nak tahu jadual orang duduk cuci darah tu. Saya nak bagi contoh mudah faham. Saya hidup pilawan saya pula. Doa kami tak cuci tu. Payah sekali. Orang nak mengajak bagi mudah faham. Tu contoh dah. Jadi kalau dia mula cuci pukul apa saya bang? Pukul 4 kan? 5, 6, 7, 8. Dia 8. Jadi dia boleh buat jamak takdim. Tarik ni. Kalau dia masuk dalam pukul 4.30, dia boleh buat terus 2 terus. 4.30 kata dalam mesin tu jam 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30. Dia buat jamak takdim sekali, takhir sekali. Takdim, tarik asar masuk dalam lohok, tarik maghrib masuk dalam isyak. Itu contoh lah tu orang buat dialisis. Kalau melibatkan salah satu waktu solat tu, habis semasa dia berada di atas mesin cuci darah tu. Tu sakit. Sakit yang kedua, saya tunjuk cantik yang kedua. Sakit yang kedua, sakit macam ni. Yang tak boleh nak mayang banyak-banyak kali tu, duduk atas kaki. Kalau darah tinggi, tak boleh. Dia kena macam biasa. Sakit yang macam ni, macam orang tua, sakit stroke boleh. Sakit stroke boleh. Ataupun sakit tak stroke, orang tua sakit dua mengerang atas kaki tu. Dia boleh jamak terus. Tengok mana yang mudah. Dia pun ambil semayang pun gantung kepada anak dia nak main jaga. Anak dia tak main, tak buat. Nak tayamum kan ambil semayang kan. Lepas tu anak dia main, takkan nak buat 2 kali. Jadi tunggu ni, mak semayang lagi ni. Dah lagi. Mak dekat 8 lohok nak habis dah. Lohok nak habis dah. Ambil semayang, anak dia tolong ambil. Niat lah tu. Lepas tu selesai semua, duduk atas kereta tu. Lepas tu, mak semayang jamak takdim lah. Lepas bagi salam, semayang azhar tu selesai. Lepas tu anak dia pun balik. Dia mesti main, tu semayang lagi. Semayang dah. Ni tak tengok pun, jamak takdim. Jamak takdim. Tak apa. Begitulah, saudara. Sakit tu. Dan kadang-kadang orang sakit ni, ni dengar ni, kita ni tak tahu Allah Ta'ala nak bagi kita lagu benar dah. Ke depan ni masa kalau umur panjang sakit kan. Cuma minta pada Allah Ta'ala bagi kita boleh
sabar terima ujian. Tu saja. Mai satu peringkat nak sembahyang. Tahu tak bila dia sakit yang sabarlah. Sakit. Sabar. Lu kena ubat mana pening lali bingung bil apa semua tu. Menyebabkan ingatan kadang-kadang kacau tapi tak gila. Dia sembahyang. Menyebabkan dengar ni. Masa sembahyang, orang yang sihat tu tolong orang yang sakit tu sembahyang. Boleh. Tolong tu maksud dia bimbing. Tahu tak bimbing? Ni mak sembahyang ni. Okey. Sembahyang maghrib mak. Dia duduk sakit teruk ni. Tapi dia boleh ingat bila orang peringat. Bila orang tak nak peringat dia lupa sebab dia sakit. Anak dah. Usalli fardal maghribi salas rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Maknanya tu, soleh dia. Tapi dia buat cara sakit lah. Kalau dia ikut macam anak dia tak sakit. Anak dia, usalli fardal maghribi salas rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Dia buat, usalli fardal maghribi salas rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Anak dia, Allahu Akbar. Dia buat, Allahu Akbar. Anak dia tengok, mak sakit ke? Dia ikut tu cara orang sakit lah. Jangan ikut cara orang sakit. Contoh macam ni. Saya hidup kata saya jejek pula. Saya nak ajak. Usalli fardal maghribi. Fardal maghribi. Tu contoh orang sakit. Salas rakaatin adaan lata. Allahu Akbar. Tu anak dia duk bimbing sembahyang. Allahu Akbar. Okey selesai. Ni kita ni kalau dah ni walaupun dah warga pisang meh mau duduk depan dia ni. Tak saya pun pisang meh kau. Okey. Kalau siapa ni mak ada lagi dah, ada yang ada mak ni. Okey, dengan mak. Kita nak ajak mak kita sakit. Nak ajak mak sakit maksud. Nak ajak mak sembahyang, mak sakit. Okey. Kita nak ajak dia. Ingat tu, jasa last minit tu sebelum mak mati. Dia Salli fardal maghribi, ajak. Dia ikutlah. Dia ikut. Sampai habis. Jadi bila kita nak ajak, dengar saya nak pesan ni. Orang sakit, janganlah dibebankan dia dengan sembahyang yang lama-lama, dia tak tahan. Buat uji sudah. Buat uji sudah. Kalau sakit dah teruk lah, kritikal tu. Kalau dia darah tinggi, kita ada pesan, saya baca doa iftitah lah. Sakit darah naik, tu gila. Contoh ni lah, kalau dia mak dah sakit tu, salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak sah dah kata begitu ikut. Allahu Akbar kabira, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat uji-uji ya rukun, betul tak? Betul. Surah bacalah walaupun sunat, tapi baca ringkas-ringkas. Ringkas-ringkas. Sampai waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ringkas-ringkas dah lah. Diderah semua dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Surah Sajadah. Jam kawan tu. Jumaat lah, tak payah. Ringkas-ringkas saja. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim bihamdi. Tu 3 kali tak apalah, tak teruk kan. Allahu sami Allah liman hamidah. Dia pun main cara sikit, duduk. Sampai at-tahiyyatul mubarakatus salat. Dia ikutlah. Bil alamin, innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Rabbana atina. Lagu tu sudah lah. Ajak orang sakit. Itu dia pun menyandak elok. Dia kata kat anak dia, sembahyang lagi. Dia tanya. Dia pun lepas sembahyang. Dia tanya anak dia duduk mengaji di Masjid Bukhari. Sembahyang lagi. Anak dia, sembahyang dah mak oi. Bila? Tak sah sembahyang dengan mak. Anak tu tak tahu tu. Itu contoh dia. Okey lah. Tu sakit ke tu lah boleh kita jamak sembahyang. Apa dah? Dialisis. Stroke. Dan sakit teruk-teruk betul lah. Jamak lah. Okay.
Demam tak boleh. Demam tak boleh. Pasal dia memang lain. Sakit yang kritikal. Okey, sebab yang kelima ni tak ada. Terlepas pandang. Kena tulis Jangan sayang buku. Sayang buku pasal tak ada apa. Atau cerita zaman budak-budak lah. Balut. Buku balut lah. Budak-budak lah tak balut lah. Pergi beli kertas minyak. Ni balut lah buku yang beli. Tak balut lah. Pasal bukan budak sekolah. Tak balut tu. Pergi beli kertas minyak tak. Hak ada setengah budak duit tak ada nak beli kertas minyak. Balut kertas sobat. Saya tahu saya dah buat kerja tu dulu. Lepas tu duit banyak lagi. Beli plastik tu. Betul tak? Balut dengan plastik. Lagi kemai. Okey. Balut. Okey. Tu cerita balut. Tu zaman silang-silang lah. Tak ada lah budak-budak lah tak buat tu. Zaman dah blend lah. Okey. Tapi yang kelima lah. Yang kelima. Sebab yang kelima. Boleh jamak solat bagi kumpulan doktor dan para medik yang terlibat dengan kerja-kerja pembedahan yang mengambil masa yang lama. Contohnya bedah jantung. Bedah jantung lah, kalau bedah bisui tak boleh. Saya desah. Dia bedah jantung. Kalau bedah Caesar orang beranak tak boleh. Sak. Ni saya ambil bedah jantung lah senang. Ada lagi ya bedah ambil lama-lama. Mungkin ada lagi kan. Tapi contoh mudah faham jantung. Saya duduk tanya lah. Pasal mak nekan saya pun bedah jantung. Dia matilah. Saya tanya makcik berapa lama. Dia kata campur semua 8 jam. Doktor buat tak tahulah sampai nak sedang lah. Okay. Mana doktor pun dia duduk dalam tu pun lama agak lah. Tak nak kosong pergi himpun jarum. Lepas tu ambil waya. Lepas tu putih waya. Muak lah kan. Kita buat 8 jam. Ni kita bukan doktor nak cerita. Kalau duduk dalam bilik bedah tu sampai 8 jam. Okey. Yang duduk dalam bilik bedah tu bukan seorang doktor. Doktor ada 2-3 orang. Ada misi macam-macam lah. Kumpulan paramedik ni duduk dalam. Okey. Kalau mereka duduk dalam bilik bedah tu sampai 8 jam, mesti ada waktu semayang kena makan. Betul tak? Dan masa duduk dalam bilik bedah, mereka bukan boleh semayang. Mereka semayang, duduk tengah bedah tu, lohok masuk. Habang orang sakit, nak semayang sana, sakit kita main semua balik. Pakai mampu terus aku tu. Betul tak? Jadi cerita dia macam mana? Cerita dia, boleh jamak solat. Okey, nak buat jamak apa? Tengok dia duduk dalam bilik bedah tu pukul apa? Nak buat jamak apa? Contoh, katalah pembedahan mula pukul 9. Pembedahan mula pukul 9. 8 jam 10 tu maknanya dah sejam berlalu. 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5 petang. 5 petang baru habis. Bermana kumpulan tu depa nak kena buat jamak. Depa nak buat jamak apa? Jamak apa? Jamak takhir. Sebab waktu Zuhur kena makan dalam dewan tu. Depa keluar tu buat jamak takhir. Tu kalau masuk mendahan pukul 9. Pukul 9. Kalau masuk mendahan pukul 2. Kata habis pukul 2 petang start. Pukul 2 petang. Tengok 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 malam baru keluar. Mereka nak kena buat jamak apa? 10 malam baru nak ni. Kena buat jamak apa? Kena buat 2 jamak. Takdim dan takhir. Kena buat 2 jamak. Takdim dan takhir. Sebelum masuk dalam bilik pembedahan, kena buat jamak takdim. Tarik asar siap-siap. Masuk. Mayang Zuhur dan asar. Keluar melalui bilik pembedahan, buat takhir. Kerana waktu maghrib kena makan. Semayang Aisyah. Lepas tu semayang maghrib. Itu contoh. Tidak nanya doktor tu tak semayang. Mereka boleh lakukan. Dalam ramai-ramai doktor tu 2 orang tak semayang. 2 lagi semayang. Siapa? Hindu. Misi ada 4 orang. 2 orang semayang. 2 orang tak semayang. Pasal apa? Cina. Tak, main haid. Okey ya.
Jadi ya. Itu orang panggil jamak. Sebab boleh jamak sembahyang. 178. Apakah hukum jamak solat? Hukum jamak solat ni apa dah hukum dah? Jawab dia. Woi, dah jawab time ni. Sejam lebih lah. Hukumnya harus. Sunat dan wajib. 3. Harus, sunat dan wajib. Berdasarkan keadaan dan orang yang hendak menjamakkannya. Tengok jadi awak. Bagi seseorang yang mengerjakan ibadat haji, hukum jamak solat baginya semasa berada di Arafah dan Mina, Muzdalifah sekali adalah sunat. Sebab tu kalau orang duduk di kemah Mina tu, dia tak jamak, memang dia tak cerdik lah. Memang dia tak cerdik. Benda sunat ni, hang semayang tu dapat pahala dah. Hampir buat jamak pula, ekstra pahala. Dia tak? Dia tak cerdik lah. Saya walaupun saya tahu kata dia sunat, tapi saya tetap nak semayang biasa juga. Orang kata, saya walaupun tahu kata hang nak semayang biasa, tapi saya tahulah kata hang bodoh. Lebih kurang tu lah. Benda sunat, siapa hang tak mau ambil? Betul tak? Itu bagi orang yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Biasanya di Muzdalifah tak sembahyang, pergi kutip batu lah, betul tak? Mina dengan Arafah lah kan. Itu bagi orang yang mengerjakan haji. Begitu juga menjamakkan solat, hukumnya sunat. Ni sunat juga ni. Sekiranya kedua-dua solat fardu dilakukan secara berjamaah. Berbeza sekiranya dilakukan berasingan, maka tidak dapat dilakukan secara berjamaah. Pun sunat juga. Maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Dua-dua solat fardu tu dilakukan secara berjamaah. Maksud dia macam mana? Maksud dia, kalau dia jamak seorang-seorang, dia tak dapat pahala jemaah lah. Dia tak dapat pahala jemaah. Maksud dia macam ni lah. Dia ni asal dia nak buat sembahyang jamak takdim, jamak takhir. Tak apalah aku sembahyang takhir apa payah kan. Tiba-tiba ada orang kata, aku nak buat sembahyang takdim. Kami nak buat takdim. Nak buat takhir aku seorang. Dia fikir lagi kalau takhir aku seorang-seorang. Kalau join mereka buat takdim, dapat melakukan cara berjamaah. Maka pada ketika itu, hasrat awal nak buat takhir, batal bang ambil takdim. Pasal apa? Nak ambil pahala sunat berjamaah tu. Itu contoh dah. Dan bagi seseorang yang kesempitan waktu, apabila waktu fardu pertama hampir berakhir dan dia tidak sempat melakukan solat pada waktu itu, maka wajib baginya menjamakkan solat secara jamak takhir. Itu jadi wajib balik pula lah. Macam mana kesempitan waktu? Contoh macam ni. Duduk lambat. Bas jalan pelan. Pasal apa bas jalan pelan? Pasal depan kereta jalan pelan. Punca dia tu. Dia duduk tengok jam. Bas nak keluar lebuh raya lambat lagi ni. Keluar ni lah keluar. Tengok. Bas keluar tu. Katalah malam-malam lah. Keluar lebuh raya tu. Tu Tanggembong ni. Keluar tu pukul 8. Pukul 8 dia masuk lah rumah tu. Aisyah 8.17. Agak-agak dan sampai tak syap dan no. Pukul 8.10 minit dan sampai syap dan no. Dan melainkan bas tu ada sayap. Maka pada ketika itu kena pasang niat, aku nak jamak takhir. Lepas tu memang dia wajib melakukan sembahyang jamak secara takhir. Oleh sebab tak dan nak sembahyang, nak sembahyang apa? Bukan nak sembahyang jamak takhir, tak dan nak sembahyang maghrib. Tak dan nak sembahyang maghrib takut masa habis. Tapi dia kena musabih lah. Okey, kena musabih. Kalau hak yang tak musabih tak boleh lah ni. Okey. Adapun selain daripada dua keadaan di atas,
Dan keadaan biasa-biasa ni macam kita duduk berjalan tu lah. Hukum jamak solat adalah harus. Jamak solat adalah harus tu orang yang hujan tadi, lebih kurang tu lah, adalah harus. Okey. Ni satu lagi ni yang saya sebut ni, lupa macam orang dialisis tadi pun serupa lah. Kalau dia cabut-cabut oya tu selesai dialisis, tengok tinggal lagi 10 minit nak masuk asar. Lohok tak mayari. Hang niat terus lah nak melakukan jamak tak khair. Memang tak dan. Itu ada sebab boleh menjamakkan sebab dia sakit. Okey. Jadi ya. Minggu depan pula. Ada soalan tak? Siapa nak tanya? Biarlah. Ini ada satu soalan. Faham lah kau? InsyaAllah kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.